Jangan jual agama, maruah diri untuk harga yang sedikit. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Walaupun orang betul ke, kartun ke, animasi ke, surat khabar ke, dia tak akan langgar empat ni. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, jasa Ustaz Airul Soalah, semualah kita ada dalam kenangan. Terima kasih kepada pihak surau Al-Iman kerana sudi bagi peluang pada saya untuk duduk di hadapan ini selepas PKP. Ini kali pertama saya ceramah. Nervous, gelabah kaki saya, jadi tak reti duduk diam. Rasa macam tak pernah ceramah sebelum ni. Jadi imam tak betul. Dia jadi macam mana tau? Tak pernah keluar daripada kepompong. Sekali main ini dia pucung utama. Terima kasih banyak-banyak. Yang kedua, kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para habaib. Salah silap daripada saya bagi teguran dan nasihat. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Jadi marilah. Sebelum tu, kepada semua ayahanda dan bunda muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak, semua yang ada dalam ni, saya doakan yang pertama supaya Allah tetapkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam mati yang baik. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kita minta Allah terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan hak baru ni. Amin. Dan yang keempat, kita minta juga Allah Ta'ala hilangkan segala penyakit, wabak dan
disease yang kita tak ingini, virus dan sebagainya, hilang daripada muka bumi Malaysia khususnya, dunia secara amnya, dan Allah bagi peluang lagi kita ziarah Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sihat ke? Alhamdulillah. Hak tu paling geram sekali. Orang jawab tak nampak mulut. Hak tu paling geram, tak tahu nganga ke senyum ke. Saya tak tahu, kalau dengar suara lah. Jadi jom kita mulakan majlis ilmu kita. Disebabkan tak nampak mulut, batang hidung pun tak nampak, nampak mata ya. Jadi jom kita mula dengan baca surah Fatihah. Pasal kita harapkan dengan Fatihah yang tuan-tuan baca, ayahanda dan bonda, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak baca malam ni, berkat surah Fatihah yang merupakan min kanzil arash, salah satu daripada harta karun arash, sabit daripada hadis Nabi. Berkat tuan-tuan baca malam ni, malam Jumaat, ada doa yang makbul. Berkat tuan-tuan baca surah Fatihah tu, Allah Ta'ala ampun dosa kita semua. Allah bagi kita faham, Allah angkat semua penyakit hilang, Allah buka pintu mata hati pemimpin-pemimpin kita, kandai kata mereka bertelagah, bagi mereka nampak yang betul itu betul dan mudah ikut, nampak yang salah tu salah, mudah jauh. Dan berkat tuan-tuan baca Fatihah ni juga, kita mohon, niatkan supaya Allah Ta'ala bagi kita, keluarga kita, keturunan kita sihat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Tuan-tuan, ayahanda dan bunda muslimin muslimat sekalian, ada beberapa negara yang sama kapasiti rakyat dia macam kita. Antaranya Saudi. Saudi ni rakyat dia lebih kurang macam rakyat kita, dalam 30 juta, 40 juta. Sebab mereka kahwin tak ramai. Dia susah nak kahwin sebab mas kahwin dia mahal dan sebagainya. Bab tu kita tak bincang lah, no? Kita habang aja. Saya tuan-tuan ni kan, awak tu Arab anak sikit lah kan. Mesir rakyat dia sampai 90 juta. Awak Saudi lebih kurang kita ya. Saya habang siap-siap. Dia ada cap jumlahnya, dia tak besar sangat. Lagi satu yang sama lebih kurang jumlah macam rakyat kita, negara kita, ikut counting dia, Malaysia tu ada lebih kurang dalam 32 juta, 33 juta lah, bundar kepada puluh juta yang hampir. Jadi Saudi lebih kurang, Canada satu lagi lebih kurang kita juga jumlah rakyat dia. Tiga lah. Tapi Saudi yang kena lebih kurang berapa ratus ke berapa ratus ribu suspected, meninggal beberapa ribu. Canada berapa ratus, 100 lebih ribu suspected kena positif, yang meninggal 9,000 Canada. Tak apalah, yang ni nombor ni tuan-tuan boleh semak balik lah. Mungkin hari ni berubah kan nombor dia, kok mana pun makin meningkat. Tapi Malaysia hak kena jumlah sama macam ni apa, kita punya rakyat, tapi yang kena 9,000, meninggal 100 baru, lebih kurang. Pasal apa? Hak ni bukti kenapa kena ikut SOP. Beza dia. Tu beza tu. Dia kena habaq lagu tu baru orang nampak. Kalau kita duk abang kata jagalah diri, dia tak nampak. Bagi ni beza lagu tu, baru dia, oh tu ke, baru dia tahu betapa pentingnya buh topeng kat muka aja.
basuh tangan, sanitize. Hak tu je dengar cakap. Yang tu je. 4 benda ya. Dengar cakap, pakai topeng, sanitize, buat ikut ni lah orang kata apa, jarak ni. Hak tu je. Beza dia ratus ribu. Beza dia hak meninggal ribu beza. Hak ni betapa pentingnya kita ikut benda ni, walaupun mukadimah saya kata kat tuan-tuan tadi, hak tu paling cemuh, mulut tak nampak, walaupun saya kata lagu tu, tapi nak abang kata pentingnya ikut benda ni untuk rakyat Malaysia. Memang ketara dia beza sangat kalau kita hitung dengan nombor yang betul. Macam orang tengok wrestling zaman ayah-ayah ni kan, dulu wrestling Muhammad Ali, dia ada heavyweight, dia ada lightweight. Heavyweight kena lawan heavyweight. Dia tak boleh heavyweight lawan dengan lightweight, mampu kawan dia kena TKO tu. Dia kena weight, dia kena sama. Jadi kita hitung negara yang jumlah sama rakyat, sama bilangan dia, macam mana keadaan dia, cuba kita tengok beza. InsyaAllah, untuk pengetahuan ayahanda dan bonda muslimin muslimat, sebagai mukaddimah aja ni, saya habaq keadaan sikit-sikit. Saya kata apa, antara kempen yang patut dijadikan, sebab saya yakin yang ada dekat kawasan ni, walaupun nampak kita lebih kurang lagu ni, saya yakin ada yang ada rumah, ada yang ada harta, ada yang ada tanah dan sebagainya. Sekadar maklum saja, antara benda yang boleh di explore dengan lebih jauh lagi adalah to make Malaysia as a second home. Projek tu menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua kepada beberapa kepada rakyat negara luar yang nak mai beli rumah, beli tanah dekat kita. Sebab apa? Orang boleh nampak duduk di Malaysia aman. Duduk di Malaysia aman. Lah ni siapa ada rumah 1 juta harga ke, 900,000 ke apa ke, tuan-tuan makak harga elok-elok, jual lah dekat orang kaya Saudi apa semua. Mereka dapat beli rumah kita, mereka dapat privilege untuk mai ke sini. Semua orang bakal nak pindah mai sini. Tapi tajuk kita bukan ekonomi, berhenti dekat tu. Tak, tapi betul lah, kenalah dengan norma baru, betul tak? Benda ni kena bincang. Masjid kena ambil tajuk tu tau. Menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua, membantu ekonomi negara dan ekonomi tuan-tuan lah juga. Hak ni patut bincang tajuk ni. Sebab apa? Lah ni secara terang-terangan orang nampak duduk Malaysia aman, duduk Malaysia tenang, selamat. Banyak dari segi, kalau tuan-tuan bincang dengan orang-orang bisnes, ramai daripada luar negara nak main invest dekat Malaysia kerana amannya Malaysia disebabkan peristiwa ni. Jadi untuk salah satu mukaddimah norma baru, tuan-tuan, sebab tuan-tuan lebih dewasa daripada saya dan tuan-tuan ada kapasiti yang lebih besar daripada saya, tuan-tuan buatlah persiapan. Ni sama juga dalam internet ni, yang mana duk tengok semua ni, saya habaq benda yang sama. Pakat fikirlah lagu mana, adik-beradik ke apa ke, ada tanah Tok Wan ke apa ke, tak ada apa, bangun elok-elok, jual niat wakaf ke apa ke, dapat kat Tok Arab mana ke apa, duit 1 juta 2 juta tuan-tuan ada, tuan-tuan buatlah benda lain, pilih develop tempat lain, belilah apa, buatlah ladang apa untuk ekonomi sendiri. Depa hak yang nak beli tu syok. Pasal apa? Duk Malaysia aman. Apa ramai saya jumpa rakyat Malaysia balik ke Malaysia, balik daripada duduk luar negara, sebab privilege luar negara dulu bagus. Antaranya macam duduk di UK misalnya. Wife saya punya keluarga ada UK. Orang lahir anak, ibu-ibu lahir anak dekat UK sebagai contoh. Ni back tahun 1990 punya zaman apa. Antara privilege mereka ialah mak tadi nak lahirkan anak, nak pi, suami semua nak pergi hospital, anak lain 2-3 orang ada rumah tak ada, mereka boleh hantar orang main jaga anak kita ke rumah. Banyak lagi privilege yang orang rasa macam ya Allah seronoknya. Tapi bila kena lagu ni, semua balik Malaysia for good. Pasal apa? Malaysia aman lagi. Sebab tu orang tua-tua kata hujan emas di negara orang, hujan batu negara sendiri, lebih baik negara sendiri. Jadi tuan-tuan yang mana, ibu-ibu yang mana ada duit, ada emas apa semua tu, pakat boleh fikir dah untuk projek jadikan Malaysia kita kata home living yang kedua untuk orang yang ada duit banyak. Mereka boleh invest, mereka nak main duduk Malaysia, nak lari nak duduk Malaysia sini, nak beli tanah kita, nak beli rumah kita, nak bagi.
Tuan-tuan buatlah apa yang patut. Jumlah duit yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan boleh bina lagi yang lain, beli lagi tanah lain, buat ladang dan sebagainya. Buatlah. Kena mula fikir. Ni normal baru. Sebab saya cakap tajuk ni? Sebab norma dan normal, dua benda yang berbeza, dua-dua hujung ada baru. Tajuk yang diberikan kepada saya, tadaan, tajuk kat sini tadaan. Ni kira semua pakai hak benar ni belakangan. Jadi tajuk kita hijrah untuk ma'al hijrah 1442 Hijriah, hijrah norma baru, tu tajuk dia. Tapi saya kena bagi tahu dia ada dua perkataan, norma baru, normal baru. Inggeris kata new norm dengan new normal. Nampak istilah dia kalau Inggeris dia nampak beza. Satu new norm, satu new normal. Kalau bahasa Melayu macam nak sama. Norma baru dan normal baru. Bukan cik norma. Tu lain. Tu cik norma lain. Jadi cik norma baru lagi lain. Tok saya sembang tajuk tu malam ni. Jadi hijrah perpindahan. Hijrah dari segi Islam berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, pindah. Hijrah dalam hadis berubah daripada hak tak elok kepada yang elok. Hijrah dalam Quran membawa maksud membuka pintu rezeki. Ni ringkasan saja saya bagi sebab saya tahu kita tak boleh lama. Nanti orang buat naya kita cekup, kita apa kacau. Ni nak mengaji je, bukan nak buat apa-apa benda nak. Jadi kita tak mau benda tu, tak mau timbulkan huru hara, tak mau. Mana kita nak tahu kot depa duk tengok kat online lah, depa kata ini lama ni. Abang mai betul. Depa ada kuasa kena patuh. Jadi kita tak mau lagu tu. Saya bagi yang simple. Tuan-tuan dapat nota, ambil ya. Apa yang saya sebut ni senang, nanti tuan-tuan nak fikirkan. Hijrah sekali lagi ya. Hijrah bahasa berpindah. Sini mai sini. Itu hijrah. Daripada duduk tang ni mai tang ni. Itu hijrah. Hijrah berpindah itu bahasa. Hijrah dari segi Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tuan-tuan kena ingat elok-elok. Sekali lagi kita patah balik, kita akan ambil satu-satu balik. 2, 3, hijrah dalam hadis ubah diri daripada buruk pi jadi benda baik. Daripada diri baik pi jadi lebih baik. Hijrah dalam Al-Quran ayat dia wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di atas muka bumi Allah, dia akan mendapati rezeki dia luah atas muka bumi Allah. Hatu sabit. Berapa ramai orang berpindah. Alah Rasulullah daripada Mekah pindah Madinah. Tengok rezeki macam mana. Kalau duduk kat Mekah, orang pijak kepala. Berapa ramai orang daripada Kelantan pindah mai sini, Terengganu pindah sini, orang Pulau Pinang pindah mai sini. Rezeki luar. Lembak. Itu ayat Quran. Itu ayat Quran. Okey. Daripada perkataan hijrah tadi, kita gabung semua seolah-olah hijrah, kalau kita boleh nampak, dia adalah berubah. Berubah. Apa makna berubah? Berubah bukan makna cawan ni penuh, minum mayak tak ada, berubah. Tak. Berubah maknanya daripada cawan ni nak pi jadi meja. Hak tu berubah. Boleh faham tak maksud dia? Dia sebab kena bagi jelas tu dulu, sebab bila kata hijrah norma baru, bila saya sebut saya lagi kata hak yang lagu sebelum ni kah? Dia tak ada sebelum ni. Sebelum ni kita tak pernah buat benda lagu ni. Dia nak kena berubah seluruh jiwa raga kita. Kena ubah. Kena ubah seluruh jiwa raga kita. Jadi sebab tu tak mau nampak cawan ni ada ayak, minum bagi habis, dah berubah dah. Tadi ada ayak lah ni tak ada. Tu bukan berubah. Berubah maknanya daripada sebiji kereta transformer jadi robot.
Daripada satu cawan berubah jadi meja. Hak tu kata berubah. Kalau lah ni saya lagu ni, saya kena berubah jadi lebih baik yang lain daripada yang ni, yang lebih bagus lagi, ekstra daripada yang tu. Dia kena jadi lagu tu. Okey, tu maksud kita nak bincang malam ni. So norma apa? Normal apa? Norma baru dia sangkut dengan undang-undang. Normal baru dia sangkut dengan akhlak peribadi. Dua-dua ni mesti kena berubah. Tak akan berlaku perubahan norma baru kalau normal baru tak ubah. Contoh mudah lu bagi faham. Nampak duk kelipok. Mulut tak tahu faham ke tak. Gelak pun tak tahu. Gelak ke tak, saya pun tak tahu. Jadi saya pun tak tahu reaksi tuan-tuan apa dia. Nampak duk tegak lagu tu. Kira saya pukul rata, kira faham lah lagu tu kan. Norma berkaitan undang-undang. Contoh, nak masuk masjid, kena pakai topeng muka, kena main duk suar kepala kat mesin tu, dia tembak kepala kita, dia keluar nombor dalam situ, tulis nama, tulis masuk, duduk. Tok Imam pun kena cakap lain. Tadi salah. Luruskan soft, rapat. Mana nak rapat? Dia hanya boleh luruskan soft ya, rapat tak boleh. Apa? Norm baru, undang-undang dia. Tok Imam pun kena ubah cara cakap. Pastikan soft lurus dan duduk renggang-renggang. Lain tu. Patutnya rapatkan soft, betul tak? Istau wa'tadilu. Betul tak? Luruskan soft, rapatkan soft, bagi cantik. Tapi tak ada. Norma baru, undang-undang dia kena ubah. Mai masuk, cek kepala apa semua, duduk, bawa sejadah sendiri. Tak pernah ada sejadah sendiri bawa mai. Kali ni kena usung. Kali pertama berapa ramai tinggal sejadah? Lupa. Ingat masjid punya. Berapa ramai? Lupa. Norma, undang-undang. Normal, perangai. Malaysia antara benda yang kita tengok daripada dulu, agak payah Malaysia nak buat. Agak payah. Saya tak kata Malaysia payah, tak. Agak payah. Maknanya certain tempat payah. Apa dia? Beratuk. Betul tak betul? Beratuk. Allahu Akbar. Nek bah tu punya jenuh nak tengok beratuk. Lah ni, tang mana tak beratuk? Betul tak? Tang mana tak beratuk? Semua pakat beratuk. Boleh pula tu keliling bangunan beratuk. Punya hebat. Ni normal baru. Perangai dia jadi baru. Baik, mesti akan timbul persoalan pada abang-abang dan kakak-kakak berkaitan dengan perkara ni. Saya nak lanjut pun bukanlah saya bahagian orang buat undang-undang ke apa-apa, tak ada apa. Cuma saya nak kata beberapa kata-kata hikmah yang saya dapat. Apa dia? Untuk nombor yang saya kira awal tadi, jumlah nak bagi kita sedar betapa pentingnya ikut SOP ni, itu saya ambil daripada Datuk Tuan Pengurusi Surau Prisin 16, Surau Al-Ihsan Prisin 16 kalau tak salah. Dan kira Surau Putrajaya Prisin 16. Tuan Pengurusi dia masa sembang dengan saya, dia bagi buah fikiran tu. Saya kata bagus juga, yang ni senang untuk nak bagi orang faham. So saya pakai buah tu, saya main serta kat tuan-tuan. Yang kedua, sebelum saya nak masuk lajak lagi kepada dalam nak bincang tentang, tuan-tuan mesti tanya, awak zaman lah ni jadi dalam sirah nabawiyah jadi tak norma baru dengan normal baru? Saya akan cerita kat tuan-tuan. Tapi sebelum masuk tu, saya nak bagi tahu, kata hak ni saya dapat daripada mantan pengurusi yang dipertua Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Aziz. Sembang dengan saya, dia bagi buah ni. Apa dia? Dia kata, hebat Allah Ta'ala ni, Datuk Aziz kata, hebat Allah Ta'ala ni punyalah nak suruh juga umat manusia, umat Islam dapat malam Lailatul Qadar. Dia bagi mai COVID-19. Kalau selama ni 10 malam terakhir, berapa malam je kita ligan, dan tu pun belum tentu dapat Lailatul Qadar sebab duk tagak. Malam-malam ke malam main, malam tagak tak tahu. Baru-baru ni
Allah make sure kalau di Malaysia confirm kita semua hidupkan 10 malam akhir. Makna apa? Seumur hidup kalau selama ni tak pernah, kena syukur Allah Ta'ala tarbiyah kita, dia bagi betul-betul dapat sekali malam Lailatul Qadar kita. Tuan-tuan mungkin kira 83 tahun, betul? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, betul? 83 tahun lebih kan, betul kan? 82 tahun lebih, 83 kan? Saya kata salah, jangan kira lagu tu. Sebab dia kata khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh pi 2000 bulan, boleh pi 3000 bulan, boleh pi 4000 bulan, boleh pi 10,000 bulan, boleh pi 1,000,000 bulan. Tuan bukan kata, dia kata lebih baik. Dia tak kata 1000 bulan. Kita kira 1000 bulan. Betul tak betul? Kita kira 1000 bulan. Allah dia tak kata, dia bagi kat kita lebih daripada 1000 bulan. Hebatnya Tuhan punya sayang kat kita, kata Datuk Azib, dia abang saya, sebab saya suka dengar nasihat orang tua-tua. Dia duduk depan saya, dia cakap, saya dengar, saya tulis ni, nota dia, tulis setiap nama dia, kata-kata dia, hikmah, tulis. Orang lama, kerja 42 tahun, 45 tahun, kerja. Abang kita ish, betul you know. Hebat Allah, dia nak tunjuk kasih dia tu. Nampak buruk, COVID ni nampak buruk, tapi di sebalik dia tu, dia make sure semua rakyat Malaysia bangunkan 10 malam terakhir, confirm mesti dapat satu malam Lailatul Qadar. Hebat tu. Tak senang tu. Allah nak tarbiyah lagu tu. Dia make sure hak tu kalau terlepas juga kira hang memang mangkang hak tu kau betul tak? Kalau ada dalam kalangan kita ni tadi kata saya tak dapat, hang memang kira hang kena cari Tuhan lain lah. Hang tak boleh pakai Tuhan ni lah. Punya bagi nak bagi pi tak? Dan maafkan saya kalau saya sebut, maaf jangan salah faham lah. Maafkan saya kalau saya salah sebut, maafkan saya. Apa dia? Hebat dia, time dia nak make sure kita dapat tu, dia bagi ayah-ayah semua jadi imam. Pahala untuk imam lain tau. Pahala jadi imam lain. Dia tak sama dengan makmum. Wih, hebat Allah Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala ni. Jadi benda tu adalah normal dan norma baru. Ada undang-undang dia, sembahyang tarawih dekat rumah, sembahyang raya, khutbah raya, bukan senang. Dan dia adalah normal baru. Kita buat akhlak perangai kita macam seorang imam. Lah ni baru semua orang tahu susah senang jadi imam. Selama ni duk ingat kawan ni main angkat takbir belah, angkat takbir belah. Suruh jadi tengok, tu dia gelabah. Azan. Berhenti kan? Teruskan Okay, no problem. Kita teruskan. Dia azan sampai habis ke? Dia azan sekerat okay. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ambil kata-kata ni. Bila kita main benda lagu ni, kita tanya, zaman Nabi ada tak duk jadi lagu ni? Sebab Nabi, Allah sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad contoh teladan. Mustahil Nabi tak ada normal dan norma baru. Jawapan dia ada. Bila? Ketika peristiwa hijrah. Mekah adalah kota adik-beradik. Bahasa Penang kata beradik-beradik punya. Kodumbum dia panggil. Ada bahasa dia. Adik-beradik punya. Adik-beradik sebab Mekah kan, kalau kita tengok Saidina Umar adik-beradik dengan Rasulullah. Adik-beradik sambung kat mana? Sambung kat Tok Nyat. Saidina Abu Bakar ada. Siti Khadijah dengan Rasulullah ada tak? Ada. Jumpa dekat Abdul Manaf. Apa nama? Saidina Ali jumpa Rasulullah. Jumpa sepupu. Ibni Abbas sepupu. Lagi Saidina Ja'far sepupu. Mana kira pusing-pusing, pimai-pimai tang tu. Mekah adalah bandar adik-beradik. Pusing pimai, hak ni kawan ni Pak Melakan, kawan ni punya anak saudara punya belah pupu, kawan ni dia punya bahasa dia lagu tu. Madinah kota metropolitan. Madinah kota metropolitan. Dia bercampur aduk habis. Yahudi saja yang famous 3.
Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khuraizah, Yahudi. Hak tu Arab, tu Arab. Hak tu Arab belah Yaman lain. Hak belah Syria lain. Hak belah apa nama Iraq, Basrah, bukan Basrah, Iraq lah, Iraq kita Basrah lah, lain. Belah Mekah lain. Pakat Mesir lain. Pakat semua duk berkumpul ada di Madinah. So bila pindah ke sana, antara contoh mudah saya boleh bagi kat tuan-tuan ialah hadis sahih daripada Sayyidina Umar. Apa berlaku? Ketika Sayyidina Umar bercakap dengan isteri dia, maaf saya bagi contoh ni walaupun saya tahu saya tak layak. Saya ni umpama orang tua-tua kata kail panjang sejengkai, kain pendek sehasta, umpama busut di tepi bukit, umpama rehal menjunjung kitab. Ilmu saya tak banyak, saya sikit je. Saya tahu saya tak layak sembang tajuk ni. Ayah dan ibu lebih layak sebab berpengalaman lebih lama, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun menikah. Tapi bila saya cerita ini adalah norma dan normal baru yang berlaku dalam sirah nabawiyah. Hak contoh mudah. Apa dia? Ketika Sayyidina Umar sampai di Madinah dengan para sahabat, dia ada isteri dan sebagainya. Dia bercakap dengan isteri dia. Tahu-tahu bila bercakap dengan isteri dia lawan kata dia. Fahamkan di sini lawan bukan kurang ajar. Makna bagi pandangan berbeza daripada pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkejut. Okey, kenapa bukti ini ada? Cuba tengok ketika adik Sayyidina Umar yang bernama Fatimah, adik Sayyidina Umar, bukan anak Nabi, adik Sayyidina Umar bernama Fatimah Al-Khattab masuk Islam. Ketika dia masuk Islam bersama suami dia Sa'id, masuk Islam, Sayyidina Umar marah, pergi rumah mereka. Kita semua tahu cerita tu kan, yang dapat surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Betul, ibu-ibu semua tahu kan cerita tu kan. Masa dia pergi kat situ, macam mana dia boleh tersentut? Bahasa utara kata tersentut. Dia jadi apa? Tersentut ni apa? Dah lah baru ceramah duk main guna perkataan. Takkan Ustaz Ilyas tak pakai perkataan dia lagi kasar lah. Ustaz Ilyas tersentut, maknanya tengah-tengah duk marah tu terdiam. Tu apa dia? Kita kata apa? Sentak ataupun terkedu. Tu bahasa dia. Tersentak, terkedu. Pasal apa je lagu tu? Ketika adik dia berani jawab kat dia. Masa dia pukul adik dia tolak adik ipar dia pijak adik ipar dia dan sebagainya, adik dia tadi tu berani lawan dia. Kata, awak abang buat lagu ni. Dia berani lawan. Pasal apa? Sebab di Mekah, orang perempuan, akhlak orang perempuan di Mekah, mereka taat dengar cakap suami. Suami kata, buat. Baik bang. Jangan. Okey. Duduk. Jangan bangun. Hang pergi duduk belah nu. Dia pergi duduk. Hak tu orang perempuan. Dia tak bagi pandangan langsung. Sebab tu Rasulullah berbeza. Tapi nanti dulu sebelum sampai kepada cerita tu, itu akhlak Nabi. Jadi bila mereka berpindah ke Madinah, orang perempuan Mekah mula berkawan dengan orang perempuan Madinah. Bila suami dia bagi pandangan, dia balas dengan pandangan dia. Sayyidina Umar terkejut. Lawan aku. Normal baru. Nampak tak? Ini normal baru. Jawapan ni saya dapatkan daripada Ustaz Badli Shah sebelum nak main kat tuan-tuan. Saya rangka dah saya punya nota. Saya habaq dah. Saya tak tera. Saya mesti kena rujuk. Saya telefon lah tanya, ni macam mana tajuk ni? Saya nak cakap kot sini, balas kot sini, pi kot sini. Dia kata okey dah tu. Tambah sikit yang ni. Tulis lah. Mai cerita kat tuan-tuan. Jadi terpandulah betul. Barulah cara betul nak mengajar kan. Barulah betul, bukan hantam kurma, duk buat ikut suka, betul duk buat perangai tak ketahuan. Tak boleh lah. Zaman lah bahaya. Lepas tu Sayyidina Umar terkejut lah. Lawan cakap. Sayyidina Umar kata, pasal bang lawan cakap aku? Kalau kat Mekah, contohlah ni bahasa, jom kita pergi holiday dekat Langkawi. Isteri, baik bang. Lagu tu. Kali ni bila pergi Mekah, jom kita pergi holiday Langkawi. Dia boleh balas, kita pergi desa Ruah. Kat Mekah selama ni tak pernah duk kata lagu tu.
Maka Sayyidina Umar ketika ceritakan hadis ni, dia kata orang perempuan Mekah berkawan dengan orang perempuan Madinah, duk bagi pendapat dia, duk lawan cakap kita. Jadi Sayyidina Umar tak puas hati. Bila Sayyidina Umar kata kat isteri dia, lawan cakap aku nah, lebih kurang lagu tu lah bahasa dia. Tapi Sayyidina Umar tak ada lah dia buat cengih lagu tu. Saya sajalah tunjuk cengih bagi nampak drama tu. Lawan aku pasal kita kata lagu tu. Isteri dia jawab. Isteri dia kata, aku heranlah dengan hang wahai Ibni Khattab. Aku heranlah dengan hang wahai Sayyidina Umar. Aku tinggi suara kat hang ambil kisah. Sedangkan Rasulullah, isteri Rasulullah tinggi suara kat Rasulullah. Rasulullah tak kata apa pun. Sayyidina Umar lagi terkejut. Sayyidina Umar kata, betul ke? Siapa dia? Maka kata isteri Sayyidina Umar, siapa lagi? Anak perempuan hang lah. Sayyidatina Hafsah, isteri Rasulullah, betul? Abang ni duk marah saya. Abang duk kata lagu macam-macam. Anak abang lawan cakap Rasulullah. Rasulullah tak kata apa pun. Terkejut Sayyidina Umar. Anak aku lawan Rasulullah? Ni anak panglima, takkan duk buat perangai lagu ni. Dia bangun, dia terus pi. Hadis ni ada banyak pecahan ya nah. Rasulullah bangun, Sayyidina Umar bangun, dia pi. Satu riwayat pi kat Rasulullah terus. Satu riwayat pi rumah Hafsah. Nak marah Hafsah. Dia ketuk pintu, dia tanya Hafsah. Hafsah, anak dia lah no, yang merupakan orang lah yang pegang Quran. Sebelum Quran dipindah tangan kepada Sayyidina Uthman untuk ditulis balik elok, cetak bagi semua orang baca. Hak Quran original yang awal masa zaman Sayyidina Abu Bakar, kira zaman otai ni, Sayyidatuna Hafsah yang pegang las. Siapa dia? Isteri Rasulullah. Siapa dia? Ummul Mukminin, ibu kita lah. Dia pergi rumah Sayyidatuna Hafsah, dia kata, Hafsah, betul ke hang lawan cakap dengan Rasulullah? Sayyidatuna Hafsah kata, betul lah Pak Oi. Tuan-tuan mesti heran, tidak? Bila surah At-Tahrim, ayat 1 sampai 6, ayat yang kelima, Allah Ta'ala kata, fa in tatuba, kalau kamu dua orang tak bertaubat minta ampun dekat Allah, kamu siap oh. Pasal apa? Dua orang isteri Nabi, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, buat perangai bagi Rasulullah marah, lawan cakap Rasulullah. Allah tegur dalam Quran. Maknanya anak siapa? Anak Sayyidina Umar seorang, anak Sayyidina Abu Bakar seorang. Ibu-ibu jangan risau, dengar cerita ni elok-elok dulu. Saya dia kata, dia ni duk payung kita dah ni, baru main dengar. Sabar bagi dengar bagi habis dulu, terus buat kesimpulan awal. Sabar dengar dulu cerita ni. Kata normal baru, bawa bertenang. Lepas tu sambung, dia kata, betul ke hang biasa lawan cakap Rasulullah? Tu Sayyidatuna Hafsah kata, biasa Pak oi. Dia kata, kan aku dah abang dah kat hang bila hang nak kahwin. Jangan duk tinggi suara dekat Rasulullah. Dengar cakap Rasulullah. Hang sendiri tahu apa balasan orang lawan cakap Rasulullah. Nampak tak? Bila dia kata lagu tu, dia beredar. Bila dia beredar, satu riwayat kata jumpa isteri Nabi yang lain, satu lagi riwayat kata pergi jumpa Rasulullah. Kita ambil riwayat yang jumpa Rasulullah, okey? Dia pergi jumpa Rasulullah, terus dia tanya, "Ya Rasulullah, betulkah sejak mana dulu kita di Mekah, orang perempuan kita tak berani angkat suara dekat kita? Kita mai Madinah, dia paduk kawan dengan perempuan-perempuan Ansar. Aku nampak lelaki-lelaki Ansar pengecut, isteri mereka angkat suara dekat dia. Betulkah Rasulullah, isteri kamu pun dah mula angkat suara dengan kamu?" Apa jawab dalam hadis? Hadis dia apa? Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar soalan daripada Sayyidina Umar, betulkah isteri kamu pun angkat tinggi suara kat kamu? Nabi buat apa? Nabi renyeh. Aku pun kena juga. Rasulullah pun kena juga. Tapi steady, relax. Pasal apa? Normal baru, layan cara baru. Sayyidina Umar kira nak marah, Nabi tak. Relax. Suami isteri, dia sembang. No problem. Sembang nak marah. Faham. Dia tengok mereka ni tak bangun-bangun lagi, dia bagi hayat Allah salah terus.
Nampak Alfa ni tak, dia bagi hayat al-falah sekali lagi. Jangan sampai dia la ilaha illallah kat kita. Kita sampai pukul 9, betul? Tak payah lama no? Lagi 10 minit habis no? Sambung. Kemudian bila jadi lagu tu, seolah-olah kita nampak, okey, Nabi, antara benda yang Nabi bagi dekat kita hari ni, contoh toladan. Biasa satu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha kawan dengan kawan-kawan dia lah, dia kawan pak semua. Dia balik kat rumah, dia habaq kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada nak cerita kat kamu tentang 11 orang perempuan hak depa daripada Yaman. Depa duk bahasa hari ni kata grup WhatsApp lah. Depa ada grup WhatsApp 11 orang. Depa duk mengata kat laki depa. Nabi pun duduk dengar. Siti Aisyah cerita, ni masa ni kalau dalam satu riwayat dekat katil sebelum tidur. Sebelum tidur, Nabi duduk baring kat katil nak tidur. Siti Aisyah mai kata, Rasulullah, tahu tak, kata ada cerita 11 orang perempuan, depa cerita pasal laki depa dalam grup WhatsApp bahasa kita lah. Ni depa duk mengata kat laki depa. Isteri pertama, dia kata laki dia koman, makna tak boleh pakai. Hak bini orang perempuan kedua pula kata laki dia ni bodoh. Hak perempuan ketiga pula kata laki dia ni lagu macam hujung bantai. Faham? Lemah. Itu istilah dia, hujung bantai. Kan orang perempuan Arab kan, dia pergi kat Rasulullah, dia kata laki saya macam hujung bantai. Nabi faham. Nabi kata, Nabi bagilah fatwa kat dia kan, boleh kahwin apa semua tu. Okey. Hak perempuan nombor 4, mai habaq pula laki dia tak pernah bagi apa dekat dia. Hak perempuan nombor 5 ada cerita satu. Siti Aisyah cerita, ayah, ibu, kalau tengok dia punya hadis 2 muka surat. Maknanya kalau orang yang baca hadis tu kira boleh sampai awak cemui ingat baca cerita ni. Sebab sekali dia kata isteri ni kata kat suami dia yang ni. Isteri ni kata kat suami dia yang ni. Isteri ni kata kat suami dia yang ni. Baru 3 orang. Hak isteri ni kata kat suami dia yang ni. Hak isteri dia kata kat yang ni. Yang ni baru 5. Yang ke-6 pula isteri dia kata yang ni. Sampai 2 muka surat hadis. Kitab hadis tu sampai 2 muka surat hadis saja, belum syarah, belum apa. Hadis saja 2 muka surat. Kita yang baca ni pun dengar Allah buatlah lagu ni. Sampai isteri perempuan yang ke-11. Perempuan ini namanya Ummu Zara. Apa yang nama ni? Perempuan ni namanya Ummu Zara. Dia, Siti Aisyah kata, dia habaq kat kawan-kawannya, laki aku memberatkan telinga aku. Apa makna dia? Bagi aku subang barang kemah elok aku pakai. Dan suami aku bagi tambah lemak dekat bawah tangan aku. Pasal apa? Bagi aku makan kenyang, elok jaga makan minum aku, pakai aku. Ummu Zara seorang cerita puji pasal suami dia. Habis Siti Aisyah cerita lagu tu, dia kata Ummu Zara seorang aja puji suami dia. Nabi, apa Nabi kata? Nabi kata kat Ummu Zara, kat Siti Aisyah, kamu tahu tak aku ni macam mana? Aku untuk kamu macam Abu Zara, kamu seperti Ummu Zara untuk aku. Nabi kata. Makna apa? Nabi boleh luang masa dengan isteri Nabi bercakap sampai 2 muka surat. Tu dia. Hak kata Nabi tu. Ada masa dia. Asyik deh. Macam mana Nabi buat lah? How Nabi handle norma baru? Steady je. Patutnya ketika isteri Nabi angkat suara apa kan? Saya Rasulullah. Patut dia kata betul no? Tapi Nabi steady. Saya di normaknya Rasulullah, hang pun kena tiaw tak? Aku pun kena. Steady. Hak tu saya kagum lah baca cerita lagu tu. Seolah-olah kesimpulan kita dapat. Habis 5 minit berhenti dah. Tak usah buat muka bersungguh sangat dah. Habis masa dah. Seolah-olah kita nak abang kata, ada beberapa cadangan yang saya boleh bagi untuk hijrah normal baru. Apa dia?
Yang pertama, daripada cerita ni semua, kita ambil pengajaran. Yang pertama, abang, kakak, tuan-tuan, ayah dan bunda, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, nombor satu ialah huruf A. Ada 2 A macam bateri tu. A. Apa dia? Accept, adapt. Kita kena terima, lah ni memang kena pakai penutup muka, lah ni memang kena beratur, lah ni memang kena makan masa lama sikit. Bila kita nak pergi kedai makan ke apa, dia akan makan masa lebih sikit. Kita kena terima dan kita kena hidup dalam suasana lagu tu. Jangan kita duk tunjuk nak rebel. Jahanam kita nanti. Patut orang yang lebih layak rebel di Madinah, Nabi kita. Apa wanita-wanita Madinah ni duk lawan suami? Patut Nabi kata lagu tu, betul tak? Nabi ya steady, relax. Cakap lebih kurang sikit. Allah, bagi maaf, sudahlah. Ni. Hari ni jumlah kahwin berdasarkan statistik negara. Dia 2020 tak dikira lagi sebab tak habis lagi. Dikira hak 2019. Jumlahnya ramai. Saya pecah bagi sikit. Jumlah itu sehari rakyat Malaysia yang berumah tangga adalah seramai 400 orang. Dalam jumlah yang sama, sehari rakyat Malaysia yang bercerai 100 orang. Hak kahwin 400 orang, hak bercerai 100 orang. Banyak oh. Pasal selalu jumpa. Lah ni PKP yang itu apply bercerai punya banyak masa PKP. Sebab apa? Sebab kita tak accept, adapt. Kita terlupa kata orang tua-tua, sayang isteri tinggalkan. Duk jumpa selalu, dia gaduh. Ni orang tua-tua pasal bukan saya. Kita tak bersedia, kita duk buat lebih kurang macam kita juga kan. Kita tak accept, kita tak adapt, tu dia file bercerai. Saya tanya ni dengan Mahkamah Syariah apa belah Ulu Kelang. Saya tanya, betulkah saya dengar mereka kata aplikasi untuk nak bercerai tinggi? Dia kata, Ustaz, sungguh saya pun tak tahu. Bila baca dalam ni tak boleh nak faham. Benda kecil-kecil mereka nak bercerai. Pasal orang tua pesan, sayang isteri tinggalkan. Tapi bila duduk sekali, kita lupa nak accept, adapt, nak terima. Kita duk buat lagu biasa, bam, kena. Saya buat yang pertama, untuk norma dan normal baru, kena accept, kena adapt. Yang kedua, P. Apa dia? Kena pursue, kena ikut, kena baca, kena dengar laporan, kena tengok, kena mula hidup. Macam saya abang tadi, kena start cari kod mana nak boleh pergi buat duit baru lagi. Malaysia sebagai rumah kedua, contoh saya bagi. Banyak lagi yang lain. Sebagai contoh, ni saya sebut, boleh baca dalam surat khabar, saya hanya sebut saja. Mungkin ada dalam ni. Kalau saya salah, angkat tangan. Salah, kata lagu tu je. Tak apa, saya akan kata, maaf, fakta saya salah. Okey? Apa dia? Kita semua tahu antara pihak yang terkesan dengan sebab pandemik COVID-19 adalah penerbangan. Ramai pilot, pramugara-pramugari yang tidak ada kerja. Betul? Betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang ada jiwa tertekan dan sebagainya. Antara benda yang kita boleh buat bersama-sama, banyak. Sekurang-kurangnya pramugara-pramugari dalam Malaysia saja ada dekat 3-4 ribu orang. Betul? Betul? Tu belum kira lagi saudara kawan-kawan kita di stesen TV. Sebab apa? TV sekarang semua dah online. Tak perlu lagi stesen TV main rakam. Jadi berapa ramai kawan-kawan kita yang kita dengar dibuang daripada stesen televisyen dan media-media massa kerana ganti dengan media elektronik. Kita tak bersedia.
kita tak menuju ke arah itu, kita tak baca, kita tak habis, siapa pun tak dapat kebaikan daripada dia. Sian kawan-kawan, anak-anak kawan-kawan kita tak ada ajar. Jadi please, jom kita, sebab saya yakin tuan-tuan ada benda lebih daripada saya. Kita baca sikit, kita tolong orang, InsyaAllah Allah tolong senang dengan kita. Dan yang ketiga, inspirasi. Kita dah mula kena baca kisah-kisah, baca Quran, tengok macam mana Allah didik kita semua untuk menghadapi benda baru lagu ni. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ni tajuk lain, dia tak boleh bincang lah ni. Habis masa pukul 9 tepat saya berhenti. Saya bagi dah tadi kat tuan-tuan semua jawapan dia. Maka tajuk kecil-kecil A, P, I, api tu kena syarah kot lain pula. Tuan-tuan kena jemput ustaz lain pula bagi syarah pula. Bagi je lah tajuk tu, kan pandai lah dia hurai nanti. Supaya norma dan normal baru kita boleh hidup. Selepas ni akan ada lagi undang-undang. Dan tuan-tuan, saya pesan satu je, tuan-tuan jangan risau bila saya bercakap tajuk ni. Isteri saya frontliner, hak duk suap hidung orang, duk pergi jaga, duk jaga doktor, duk jaga kes ni Putrajaya. Isteri saya salah seorang. Kalau tuan-tuan buka masa tu, ada 5 orang doktor perempuan masuk dalam suap khabar. Salah seorang isteri saya. Ke depan nak main lagi macam-macam. Tolong balik bina keluarga untuk hidup cara ni. Media, pembelajaran ni semua media. Tapi media ni dia macam pisau, guna elok dia boleh buat cakotiau, potong semua. Salah guna dia pergi rodong perut orang, mampuih kawan tu kena tikam. Sama yang ni lah ni. Allah nak cakap sebab salah apa ya? Bila kita cakap salah, orang kata kita nak tutup periuk nasi orang. Tapi benda tak betul. Tuan-tuan, saya nak cakap tapi tak boleh. Hanya saya bagi tahu aja, nanti tuan-tuan ingat saya cakap ni, balik nanti tuan-tuan tanya, oh hak ni yang orang tua ni cakap tadi ni. Tuan-tuan tahu apa dia? Tuan-tuan, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, yang boleh tetap boleh, yang tak boleh tetap tak boleh. Walaupun animasi, walaupun budak-budak. Semoga Allah Ta'ala memelihara tuan-tuan, sayang tuan-tuan dunia akhirat, pelihara keluarga tuan-tuan. Ingat kata-kata saya tadi, tuan-tuan pegang, tuan-tuan balik, tuan-tuan baca balik, tuan-tuan tengok apa dia ni cakap last kali tu. Lepas tu tuan-tuan jumpa, dialah yang tu. Okay, saya tak mau kata, saya tak mau ni, saya cuma nak beritahu ya, sebab tak, waktu sekarang jangan bergaduh. Kita kena duduk elok-elok. Tapi benda tak betul, kena habaq juga tak betul. Jangan jual agama, maruah diri untuk harga yang sedikit. Maka saya pesan dekat tuan-tuan, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Walaupun orang betul ke, kartun ke, animasi ke, surat khabar ke, dia tak akan langgar 4 ni. Semoga Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan, bagi tuan-tuan benda yang baik. Hadza wabillahi taufiq. Terima kasih sudi dengar saya bercakap. Minta maaf no, orang-orang dengar macam apa ni, berselerak cakap, baru first time cakap. Nah, tanpa minta maaf, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ibu-ibu tadi maknanya setakat bertelagah dengan suami itu perkara biasa. Nabi pun relax, tapi jangan duk bergaduh selalu tu, suruh buat terlupa diri. Hak tu je nak abang. Mana kalau takat tinggi suara bagi pendapat tu perkara biasa. Jangan duk rasa tak ada apa, itu Nabi. Tapi jangan duk kata abang ni Nabi pun sabar. Nabi bukan laki kita. Lepas senyum macam tahu, lepas senyum dah duk ketam bibir orang kata aku saat ni aku balun lagi mampu. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina
ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arshil karim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenal Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul lebih kurang 2 bilion lebih saja. Tapi dijangkakan tahun 20-30 begitulah. Lebih kurang Islam akan jadi agama nombor 1, memperlihatkan bagaimana Islam hari ini dikatakan agama paling cepat berkembang di dunia.